Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Faiz Muhammad Syarif 196-221. Hari ini saya akan membentangkan pembentangan latihan industri saya yang telah saya jalankan di Majlis Pemandaran Ampang Jaya MPAJ. Ini merupakan skop operasi saya. Seterusnya saya akan teruskan kepada sejarah penubuhan MPAJ itu sendiri. Latar belakang MPAJ bermula pada 1 Julai 1982 merupakan tarikh rasmi wujudnya Majlis Pemandaran Ampang Jaya dan ia menjadi Majlis Pemandaran yang keempat bagi negeri Selangor Darul Ehsan. MPAJ terletak di pinggir Bandaraya Kuala Lumpur dan ianya bersepadan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL, Majlis Pemandaran Selayang MPS dan Majlis Pemandaran Kajang MPKJ. MPAJ terletak di dalam dua pusat pentadbiran tanah dan daerah iaitu Pejabat Tanah dan Daerah Hulu Langat dan Pejabat Tanah dan Daerah Gombak. Ia meliputi keseluruhan Mukim Ampang, keseluruhan Mukim Hulu Kelang dan sebahagian Mukim Setapak. Keluasan bagi kawasan pentadbiran MPAJ adalah 143.5 km persegi. Seperti yang dapat dilihat di sini, terdapat dua Mukim iaitu Hulu Kelang, Mukim Daerah Gombak dan Ampang, Mukim Daerah Hulu Langat. Objektif MPAJ itu sendiri adalah MPAJ sentiasa berusaha dan komited dalam memberikan perkhidmatan terbaik, mesra dan berkualiti kepada pelanggan. Ini merupakan carta organisasi bagi Majlis Pemandaran Ampang Jaya. Dan seterusnya kita akan teruskan kepada jabatan yang telah saya duduki sewaktu menjalani latihan industri saya, iaitu di Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar. Ini merupakan carta organisasi Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar. Ia meliputi 3 bahagian iaitu bahagian kesihatan, bahagian alam sekitar dan bahagian pentadbiran. Yang pertama, sewaktu berada di Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar, terdapat beberapa program yang telah dijalankan sendiri oleh Jabatan Alam Sekitar. Yang pertama adalah program minyak masak terpakai. So di sini setiap minyak masak terpakai yang telah digunakan disarankan oleh pihak MPAJ itu sendiri untuk menyimpan dan menjualnya kepada kontraktor yang telah dilantik oleh pihak MPAJ sendiri. Program ini dijalankan oleh pihak MPAJ untuk memastikan pembuangan minyak masak terpakai tidak terus dibuang ke dalam sinki dan terus mengalir ke dalam longkang dan sungai. Ini untuk memastikan ataupun mengurangkan pencemaran seperti banjir dan longkang tersumbat. So di sini pihak MPAJ sendiri telah membuat dan memastikan setiap pekerja yang berada di MPAJ untuk membawa minyak masak terpakai yang telah digunakan ataupun yang telah disimpankan di setiap hujung bulan minggu keempat, dan pihak kontraktor sendiri akan hadir untuk membeli minyak masak terpakai yang telah digunakan itu sendiri. So di sini setiap 1 kilogram minyak masak terpakai yang telah digunakan akan dibayar oleh pihak kontraktor itu sendiri dengan jumlah sebanyak RM2. So selain itu, minyak masak terpakai yang telah dibeli oleh pihak kontraktor itu sendiri akan diproses dan dihantar ke kilang untuk menjadi biodiesel. So apakah kelebihan ataupun fungsi biodiesel itu sendiri? Ialah ia akan digunakan sebagai minyak masak kepada lori, kapal terbang dan lain-lain. Di sini maksudnya lain-lain tu boleh digunakan sebagai minyak untuk fogging bagi aktiviti pembasmian nyamuk Aedes. Selain itu, data-data kutipan minyak masak terpakai ini akan diberi dan dihantar kepada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor SUK untuk memantau kutipan minyak masak terpakai itu sendiri dan memastikan setiap kawasan di bawah pentadbiran MPAJ menjalankan kewajipan untuk mengurangkan pembuangan minyak masak terus ke dalam longkang ataupun sinki. Seterusnya, sewaktu berada di
Jabatan Alas Kita itu sendiri, saya telah dibawa oleh pegawai yang terlibat seperti Inspektor Kesihatan Encik Muhammad Faris dan Encik Zalaluddin untuk memantau dan meninjau setiap aduan berkenaan dengan pembakaran terbuka di setiap kawasan di daerah Ampang dan Hulu Kelang. So, objektif utama pembakaran terbuka ini dijalankan oleh Jabatan Alas Kita adalah untuk memastikan kawasan persekitaran tidak menjalankan pembakaran terbuka. Yang kedua, memantau setiap kawasan aduan berkenaan pembakaran terbuka kerana pembakaran terbuka ini telah merupakan satu asap yang menyebabkan kacau ganggu kepada kawasan penduduk. So di sini pembakaran terbuka seperti mana ditakdirkan di bawah Seksyen 29A3 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ialah apa-apa kebakaran, pembakaran atau pembaraan yang berlaku di udara bebas dan yang tidak dihalakan ke udara bebas itu melalui serumbung atau cerobong yang boleh menjejaskan kualiti udara dan alam sekitar. Di bawah peruntukan Seksyen 82A juga, jika tidak mematuhi mana-mana kehendak notis yang diberikan selepas tempoh tarikh notis ini disampaikan, pesalah dikira melakukan satu kesalahan dan boleh disabitkan denda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya di bawah Seksyen 82/5 Akta Kerajaan Tempatan 1976. So, pihak MPAJ di Jabatan Alas Kita sendiri mengambil langkah yang komited dan tinggi terhadap isu pembakaran terbuka ini untuk memastikan setiap kawasan di bawah mentadbiran MPAJ tidak melakukan pembakaran terbuka secara berleluasa. So, ini merupakan gambar-gambar yang dapat dirakam sewaktu saya menjalani latihan industri di Jabatan Alam Sekitar. Seterusnya, sewaktu berada di Jabatan Alam Sekitar juga, saya telah didedahkan dengan pengurusan pengeluaran sinjil layak menduduki bangunan. Seperti yang anda dapat lihat di sini, ia berkenaan dengan penubuhan kebuk sampah. So, setiap kebuk sampah yang hendak dibina perlu mendapat persetujuan daripada Jabatan Alam Sekitar di bawah pentadbiran Majlis Pemandaran Ampang Jaya itu sendiri. So di sini untuk mengenal pasti sama ada kebuk sampah yang telah dibina di Plaza Tun Ampang dan Plaza Bukit Teratai mengikuti syarat-syarat seperti di lampiran A atau tidak. So seperti anda dapat lihat juga di sini, di gambar pertama menunjukkan paip air dari bekalan air utama untuk kerja-kerja pemisahan rumah sampah perlulah diletakkan dan berada di dalam rumah sampah itu sendiri untuk memastikan pembersihan mudah dilakukan jika kekotoran terdapat ataupun berada di dalam rumah sampah itu sendiri. Selain itu, jaluran hijau telah ditetapkan sendiri oleh MPAJ, iaitu MPAJ Green jaluran hijau hendaklah diwarnakan di bahagian tengah rumah sampah dengan ukuran 6 meter lebar. Di samping itu juga, setiap rumah sampah perlulah menyediakan rem setinggi 4 meter dan panjang 4 meter bagi memudahkan tong sampah ditolak keluar masuk ke rumah sampah. Bukan itu sahaja, pintu hendaklah menggunakan jenis penutup bergulung roller shutter dan ruang pembuangan sampah berukuran 2x2 dari luar. Akhir sekali, bagi pengurusan pengeluaran sijil layak menduduki bangunan untuk kebuk sampah, setiap reka bentuk bangunan hendaklah berbumbung dan bersesuaian dengan keadaan pembangunan di kawasan tersebut serta tidak boleh menakung air. Lokasi rumah sampah itu sendiri hendaklah mempunyai ruang yang strategik dan lebar dan luas untuk memudahkan kenderaan seperti lori sampah masuk dan keluar sewaktu mengambil sampah-sampah yang berada di dalam rumah sampah itu sendiri. So, ini merupakan pemeriksaan rumah sampah yang baru dibina di Plaza Tun Ampang dan Plaza Tun Teratai, dan saya bersama Inspektor Kesihatan Nur Ashikin untuk meninjau dan menilai setiap kebuk ataupun rumah sampah yang berada di kawasan pentadbiran MPAJ.
So di sini merupakan lampiran-lampiran yang ditetapkan sendiri oleh Majlis Pemandaran Ampan Jaya dan perlu dipatuhi oleh setiap kontraktor yang memohon sijil kelayakan menduduki bangunan. So ini adalah proses-proses yang diperlukan untuk memperoleh sijil layak menduduki bangunan. Selepas itu, saya juga telah melakukan aktiviti seperti operasi penangkapan anjing liar di kawasan keciranan. So aktiviti ini dilakukan untuk memastikan anjing-anjing liar ini tidak berkeliaran di kawasan perumahan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan kawasan di bawah pentadbiran MPAJ berada dalam keadaan yang selamat. So di bawah penangkapan anjing liar ini mengikut Undang-Undang Kecil Pelesenan dan Rumah Pembiakan Anjing MPAJ 2007. Seperti anda dapat lihat di sini juga terdapat 4 gambar yang menggambarkan kenderaan dan alatan yang digunakan bagi operasi penangkapan anjing. Seterusnya kita beralih ke aktiviti operasi fogging. So di sini operasi fogging itu sendiri menunjukkan betapa komitednya pihak MPAJ dalam memastikan kesihatan dan keselamatan sesuatu kawasan di bawah pentadbiran MPAJ itu sendiri. So untuk mengurangkan pengurangan pembiakan nyamuk Aedes di setiap kawasan, pihak MPAJ akan menjalankan aktiviti fogging. So sebelum memulakan aktiviti fogging, saya telah didedahkan dan diberi taklimat mengenai mesin fogging ini. Selain itu, ditunjukkan dengan pelbagai jenis mesin fogging yang digunakan untuk melakukan aktiviti fogging. So cara penyelenggaraan juga ditunjukkan untuk memastikan saya mudah dan memahami berkenaan fogging itu sendiri. Okay, seterusnya kita beralih ke pengasingan sisa di punca itu sendiri. So antara masalah di kabin kita semula yang telah diusahakan dan diletakkan oleh pihak MPAJ sendiri. So yang pertama di kabin Jalan Mewah dan yang kedua di kabin Lembah Jaya Selatan. So penduduk meletakkan barangan yang tidak boleh digigit semula seperti sampah domestik dan meletakkan barangan pada bahagian yang salah. So di sini pendedahan dan pembelajaran kepada sisa kita semula ini tidak mendapat ilmu yang kukuh daripada setiap kawasan penduduk. So pihak MPAJ akan terus memberi tunjuk ajar untuk memastikan kawasan penduduk meletakkan pembuangan sampah yang betul di rumah di ruang sampah yang disediakan dengan cara yang betul. So seperti yang dapat dilihat di sini, pengambilan barangan yang boleh dikita semula di kawasan perumahan. So pihak MPAJ dan kontraktor akan hadir ke setiap perumahan untuk memastikan pengasingan barangan yang telah dikumpul oleh kawasan penduduk diasingkan dengan betul sebelum dibawa dan diproses untuk kita semula. Selain itu, pembahagian jenis barangan untuk dijual ke kedai-kedai bersih buruk yang boleh dikita semula dan yang boleh mengelakkan pencemaran alam sekitar. So ini merupakan pengasingan barangan kita semula. So setiap barangan
yang diasingkan akan dijual ke vendor yang telah dilantik oleh pihak MPAG itu sendiri. So, sewaktu berada di jabatan Al-Ashkita juga, kutipan barangan kita semula juga turut dijalankan di setiap jabatan. So, aktiviti-aktiviti ataupun pengumpulan yang dijalankan adalah melakukan pengutipan barang terpakai seperti kertas, kotak dan plastik dari tingkat 4 sehingga tingkat 17. Antara barangan yang berjaya diperoleh adalah seperti berikut. So, semasa pengutipan barangan kita semula di setiap jabatan, penimbang berat barangan dan penggunaan kad RFL dan penyerahan barangan kita semula ke vendor turut dijalankan. So, ucapan ribuan terima kasih saya akhiri sewaktu saya menjalankan latihan industri di Majlis Pemandaran Ampang Jaya. Syukur Alhamdulillah, setiap staf yang berada di Jabatan Kesihatan dan Al-Ashkita dan Majlis Pemandaran Ampang Jaya menerima kedatangan saya untuk menjalani latihan industri di sini. Dan ribuan terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum.